A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sama-sama kita dapat luang masa untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, mendengar pandangan berkaitan dengan hadis yang ke-18 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Alhamdulillah, hari ini adalah kali ini adalah siri yang ke-21 daripada siri sharing session hadis 40 Imam Nawawi. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan hadis yang ke-18. Jadi sebelum kita mulakan, ada eloknya kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi hadis yang ke-18 ni yang diberi tajuk oleh pengarang Taqwa dan Akhlak Mulia. Daripada Abi Zar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan tadi. Dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tirmizi dalam As-Sunan, dan beliau kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Al-Hakim dalam Mustadrak dan Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman, hadis ini sahih dengan jalan-jalan dan syawahidnya. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-18 ini agak istimewa kerana hadis yang ke-18 ini biasanya hadis yang ke-18 ini menyentuh berkaitan dengan perkara yang paling penting kepada kita, yang kita perlukan di akhirat nanti, benda bekalan yang penting, yang sangat memberi impak besar kepada kita di hari akhirat nanti, iaitu takwa. Dan juga istimewa hadis ini adalah kerana biasanya hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini direkodkan oleh Imam Nawawi, diriwayatkan daripada dua orang, iaitu Abu Zar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi dua orang, tapi kita akan membicarakan seorang dulu, iaitu Abu Zar. Kerana hadis ini dilihat oleh para ulama, pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar dan juga kepada Mu'adz bin Jabal dalam banyak keadaan, dalam banyak situasi. Tiga perkara ini iaitu bertakwa kepada Allah, yang keduanya melakukan ikuti setiap perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Lepas kita terbuat kesalahan atau melakukan perkara-perkara yang buruk, kita ikutinya. Maksudnya ikuti, maknanya kita buat terus perkara kebaikan. Dan yang ketiganya ialah kita berbuat atau berperangai baik kepada
kepada manusia. Terus kita baca kepada pengarang. Pengarang biografi ringkas perawi, iaitu Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, ataupun nama yang disebut dalam sanad hadis tu ialah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Abu Zar Al-Ghifari sahabat yang masyhur, sahabat yang sangat dikenali, dan dia antara orang yang terawal memeluk Islam. Nama sebenarnya Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram bin Ghifar bin Malil bin Damrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'din bin Ma'd bin Adnan, sebagaimana pendapat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi banyak, berapa generasi tu dia ingat nama dia, sebab nama dia ringkas-ringkas sahaja. Setiap orang ada satu perkataan nama ataupun dua perkataan paling banyak. Jadi menyebabkan dia ingat nasab keturunan dia, ya, sehingga lebih daripada lebih kurang 10 lapisan keturunan ingat. Kita hari ni payah nak ingat keturunan sebab nama terlalu panjang. Paling ingat pun biasanya orang ingat sampai ke datuk dia ataupun moyang. Yang biasa ingat. Atas daripada tu biasa kita tak tahu. Bani Ghifar adalah kabilah suku Arab. Bani Ghifar adalah kabilah Arab suku Badawi. Badawi ni maksudnya orang kampung lah. Orang Arab yang duduk di perkampungan-perkampungan yang jauh daripada bandar, duduk di tengah-tengah padang pasir, yang tinggal di pegunungan yang jauh daripada peradaban orang-orang kota. Jadi Bani Ghifar ni ialah orang yang tinggal jauh daripada kawasan bandar, dia tinggal di kawasan pegunungan dan jauh daripada peradaban. Jadi memang kalau istilah kita memang hulu tu lah, kan. Abu Zar termasuk golongan orang yang awal memeluk Islam, tapi lewat berhijrah ke Madinah. Justru itu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Justru itu beliau tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku ketika beberapa tahun antara tahun awal selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau mendapat kebanggaan yang banyak. Antaranya, kata beliau, aku dapati diriku yang keempat memeluk Islam, dan tiada yang memeluk Islam sebelum daripadaku kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Bilal. Jadi memang betul, antara memang awal sangat-sangatlah dia ni memeluk Islam, Abu Zar ni. Antara yang awal, dia kata, dia claim diri dia yang keempat masuk Islam selepas Nabi SAW, Abu Bakar dan Bilal. Ini adalah pendapat yang diutarakan oleh At-Tabrani. Beliau dikatakan antara manusia yang hampir serupa dengan Isa bin Maryam dari sudut ibadat, akhlak dan kezuhudannya. Memang Abu Zar ni terkenal dengan orang yang sangat teguh pendiriannya dengan agama, tinggi akhlaknya dan tinggi zuhudnya, dan kadang-kadang menyebabkan dia ni pandangan Abu Zar ni agak pelik daripada para sahabat yang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang lelaki di bumi dan di bawah naungan langit ini lebih jujur daripada Abu Zar. Abu Zar. Imam Az-Zahabi pernah berkata, Abu Zar adalah ketua kepada kezuhudan, kebenaran dalam bercakap, ilmu dan amal. Beliau pernah tinggal di negeri Syam di zaman pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada waktu itu, gubernur negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika pemerintahan Osman bin Affan,
yang mentadbir negeri Syam, gubernur ataupun istilah kita di Malaysia ni menteri besar lah. Menteri besar di negeri Syam ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni berasa terganggu dengan sikap hidup Abu Zar ni, sehingga meminta kepada Amirul Mukminin Uthman bin Affan untuk memanggilnya ke Madinah, memanggilnya kembali ke Madinah. Abu Zar akhirnya dipanggil kembali ke Madinah dengan segera. Apabila tiba di Madinah, Abu Zar bertemu dengan Amirul Mukminin Uthman bin Affan dan beliau diberitahu oleh Amirul Mukminin bahawa dia dikehendaki untuk tinggal di Madinah menjadi orang kanan kepada Amirul Mukminin. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Zar menegaskan kepada Uthman bin Affan, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak senang dengan kedudukan sedemikian. Izinkanlah aku untuk tinggal di daerah perbukitan Rabzah, iaitu di luar kota Madinah." Abu Zar menghabiskan waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Beliau meninggal dunia ketika pemerintahan Sayyidina Uthman di Rabzah pada tahun 32 Hijrah. Sebenarnya kalau kita melihat pandangan-pandangan penceritaan ulama berkaitan dengan Abu Zar ni, bolehlah kita simpulkan bahawa Abu Zar ni pandangan-pandangan dia agak pelik. Agak pelik, bukan pelik dari segi keilmuan, tapi pandangan dia tu agak lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan kadang-kadang dengan pendapat dia itu menyebabkan sahabat-sahabat yang lain ataupun orang-orang yang lain yang berbincang dengan dia, menyebabkan dia tidak orang tu tidak selesa. Tidak selesa. Seperti mana yang berlaku kepada Muawiyah. Muawiyah ni orang besar, orang besar, orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Muawiyah ni adalah anak kepada Abi Sufyan yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dia memerintah Syam ketika zaman Uthman bin Affan. Tapi pada waktu dia mentadbir Syam pada waktu tu, Abu Zar tinggal di situ. Abu Zar tinggal di Syam. Tapi oleh kerana pandangan-pandangan yang daripada Abu Zar ni bolehlah dikatakan sebagai pandangan yang sering bercanggah dengan Muawiyah, menyebabkan Muawiyah rasa tak selesa. Muawiyah rasa tak selesa dan dia minta kepada Uthman untuk panggil Abu Zar, Sayyidina Abu Zar ni kembali ke Madinah. Tapi lepas kembali ke Madinah, Abu Zar meminta izin daripada Uthman untuk bersendirian. Bersendirian jauh daripada masyarakat. Dan memang ada hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Zar ni akan mati bersendirian. Mati bersendirian maksud mati dalam keadaan jauh daripada orang. Diceritakan bahawa Abu Zar ni dia, isteri dia dan juga hamba dia duduk di satu kawasan yang dipanggil Rabzah ni untuk tinggal di situ di akhir usia dia, dan akhirnya dia mati ni isteri dia tak tahu nak buat apa. Isteri dia tak tahu nak buat apa sebab orang kata apa, kawasan tu tak ada orang. Tapi Abu Zar dah pesan bahawa dia yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada yang akan orang kata apa, menjumpai Abu Zar ketika pada waktu wafat dia, pada waktu dia meninggal dunia. Dan akhirnya betul ada segerombolan manusia yang datang, yang kebetulan lalu di kawasan tersebut dan akhirnya menguruskan jenazah Abu Zar. Jadi dia ni memang begitulah kehidupan yang dilalui Abu Zar. Dia anggap pelik. Dia anggap pelik. Tetapi Abu Zar ni memang terkenal dengan keilmuan dia, terkenal dengan kezuhudan dia, dan terkenal dengan kejujuran dia dalam ilmu. Itu yang dikatakan, itulah watak yang dikenali Abu Zar, watak yang dikenali oleh orang lain terhadap Abu Zar ni.
Abu Zar ni pernah kata apa? Pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak memegang apa-apa amanah ataupun jawatan berbentuk ketua ke, berbentuk pemimpin besar ke. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sendiri, ya Abu Zar innaka dha'ifun. Maksudnya Abu Zar ni dia tak fit untuk dia tak cukup skill dia untuk menjadi pemimpin. Walaupun dia ni seorang yang ada ilmu dari segi ilmu agama, dia jujur dengan ilmu dia dan dia zuhud. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Abu Zar dan memberi nasihat kepada Abu Zar supaya tidak mengambil amanah memimpin. Terus kepada kitab lagi, kata pengarang, keistimewaan hadis. Hadis ini mengumpulkan 3 perkara penting dalam agama Islam, iaitu takwa kepada Allah, berbuat baik, berbuat kebaikan dan berakhlak mulia kepada semua manusia. Yang pertama takwa, yang kedua berbuat kebaikan, dan yang ketiga berakhlak mulia kepada semua manusia. Ulama dan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wasiat dalam hadis ini merupakan wasiat yang agung dan mencakupi semua hak Allah dan hak hamba-Nya. Hak Allah ialah takwa dan membuat kebaikan, dan hak hamba ialah berbuat baik sama manusia. At-Tahtawi berkata, ketahuilah bahawa zahir hadis ini menunjukkan bahawa satu kebajikan tidak menghapus kecuali satu kejahatan, sekalipun nilaian satu kebajikan sama dengan 10 kejahatan. Sebab urut hadis, sebab berlakunya hadis ini. Wasiat ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar dan Muaz. Ia disebut dalam beberapa riwayat dengan munasabah yang berbeza, macam saya katakan tadilah. Di antaranya riwayat Ibnu Abdul Bar kepada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman. Hadis daripada Anas ni yang mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan yang sama, memberi nasihat yang sama kepada Muaz di dalam hadis ni. Sama dengan hadis ni disebut apa? Kalau saya boleh tengok, maaf, dalam hadis Muaz ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Ya Muaz, ittaqillah. Ya Muaz, ittaqillah. Sama juga dengan hadis ni, ittaqillah haitsuma kunta. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanan wa idza amilta sayyi'atan fa atbi'ha hasanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan ke Muaz, ya wahai Muaz, bertakwalah kepada Allah, berlaku baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dan juga sekiranya kamu melakukan satu-satu keburukan, kejahatan, maka turutilah perbuatan tersebut dengan kebaikan. Itu pesan. Sama juga dengan hadis ni. Jadi sebab itulah penulis mengatakan bahawa wasiat yang dinyatakan dalam hadis ni disebut dalam beberapa riwayat dengan munasabah yang berbeza. Antara munasabahnya ataupun keadaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman. Sebab tu ada 2 sini. Sahabat yang kata apa, yang meriwayatkan pesan ni kepada yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muaz dan juga Abu Zar. Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis. Hadis ini secara keseluruhannya mengandungi 3 hukum yang penting, iaitu hak Allah, yang kedua hak mukallaf, dan yang ketiga hak hamba. Macam kita sebut tadilah, hak Allah ni maksudnya kita kena bertakwa kepada Allah. Yang kedua hak mukallaf. Mukallaf ni kita diri kita lah sendiri, iaitu untuk membuat kebaikan, khususnya lagi selepas kita membuat satu kesalahan, satu kesilapan, satu keburukan. Dan yang ketiga adalah
hak hamba, hak sesama hamba, kita perlu membuat baik, kan? Yang kedua, kata pengarang, hak Allah Subhanahu Wa Taala ialah takwa kepadanya. Hak mukallaf ialah menghapuskan kejahatan yang telah dikerjakannya. Hak hamba ialah elok pergaulan di antara sesama manusia di dalam masyarakat. Ketiga-tiga hak ini masuk di dalam tuntutan dan pengertian takwa. Yang demikian berarti pula takwa itu tidak terhad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi meliputi juga sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menunaikan pengertian tersebut secara keseluruhannya. Okey, kata penulis apa? Kata penulis, yang dimaksudkan dengan hak Allah tadi itu ialah bertakwa kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan hak mukallaf ialah menghapuskan kejahatan ataupun keburukan, kesilapan yang telah kita lakukan dengan melakukan kebaikan. Hak hamba pula kita melakukan pergaulan yang elok sesama manusia. Namun begitu, ketiga-tiga perkara ni adalah termasuk di dalam pengertian takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran banyak disebut berkaitan dengan takwa. Bukan setakat tuntutan untuk bertakwa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut berkaitan dengan faedah apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang yang bertakwa dan juga bersama-sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Muhsinun, melakukan kebaikan. Alladzina taqaw maksudnya orang yang bertakwa. Surah An-Naml ayat 128. Jadi itu antara faedah. Antara faedahnya lagi kita bertakwa, orang biasa baca ayat 1000 dinar, istilah yang diberikan kepada ayat itu kan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kepadanya jalan keluar. Kita berada di dalam satu situasi yang sangat buntu. Kita tahu ke mana jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada sinar, semuanya gelap. Semuanya gelap, tertutup. Kita tak tahu nak buat apa, tak ke mana. Kembalilah kepada Allah dengan takwa. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan kepada kita. Dunia yang kita rasa gelap, dunia yang kita rasa tidak ada jalan keluarnya lagi, masalah-masalah yang berada di sekeliling kita, kita rasa tidak boleh diselesaikan. Dengan takwa kepada Allah, Allah boleh balikkan, Allah boleh pusingkan. Ajaib di mata kita, tapi tidak ada kemustahilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh keluarkan kita daripada situasi buntu tersebut dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kerana itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyediakan jalan keluar baginya. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga, syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini akan berada di taman-taman di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sungai-sungai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bertakwa. Faedah ataupun kelebihan kalau kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan atas dunia sahaja kita dapat kebaikan, bahkan besar kelebihannya di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan kita menyediakan bekal. Bekal yang paling berguna sekali ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, siapkanlah bekalan, sesungguhnya bekalan yang paling baik
ialah at-taqwa. Taqwa lah yang paling baik sebagai bekalan kita untuk menghadapi hari akhirat. Kata pengarang lagi yang ketiga, takwa adalah kalimah yang jami' dan mani', yakni memasukkan ke dalamnya segala pengertian dan mengeluarkan daripadanya segala yang bukan maknanya. Jami' mani' ni biasa digunakan dalam pengajian-pengajian syariah, dalam kita memberi pengertian. Apabila pengertian ni pengertian yang tepat, kita kata mencakupi dan dalam masa sama kita membuangkan mana-mana yang tidak diperlukan, kita biasa istilahkan dengan perkataan jami' mani'. Maksudnya pengertian tu pengertian yang tepat lah. Pengertian yang tepat itu maksudnya jami' dan mani'. Jadi kalau kita tengok kat situ, takwa ni pengertian yang luas dan tepat. Kata pengarang, ia merangkumi semua perkara yang dibawa oleh Islam, sama ada akidah, muamalah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi benda ni merangkumi pengertian takwa itu tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surah Al-Baqarah ayat 177. Apa maksudnya? Maksudnya bukanlah perkara kebaikan itu ataupun kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke timur ataupun ke barat. Maksudnya bukan gitu saja, ke timur ke barat. Tapi kebajikan itu adalah berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab. Apabila kita menghadap kiblat, dulu kiblat masa di awal persyariatan Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dialihkan ke Mekah, menghadap ke Mekah. Jadi bukanlah nak dikatakan bahawa bila kita menghadap ke Baitul Maqdis tu adalah satu ketaatan, satu kebaikan, dan bila menghadap ke Mekah tu tidak kebaikan. Ataupun bukanlah kita kata nak menghadap ke Mekah tu satu kebaikan, ke Baitul Maqdis sebelum tu bukanlah satu kebaikan. Bukan macam tu. Kebaikan ialah apabila kebaikan ataupun kebajikan itu apabila kita beriman kepada Allah, turut perintah dia. Itulah. Maknanya kalau Allah SWT kata menghadap ke situ, ke situlah kita menghadap. Allah kata sekian-sekian, kita buat apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, walaupun bercanggah dengan tradisi kita, bercanggah dengan apa yang kita faham selama ni. Jadi itulah yang dinamakan sebagai kebajikan, kebaikan. Sebab itulah Allah SWT kata dalam ayat ni, bukanlah nak pandang ke timur ataupun ke barat itu satu kebajikan, tapi kebajikan itu apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari kiamat, wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Maksudnya malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabi dia. Wa atal mala ala hubbi, dan mendermakan hartanya kepada seseorang walaupun dia menyayanginya, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang minta, dan untuk memerdekakan hamba abdi. Jadi semua perkara-perkara ni adalah satu kebaikan ataupun kebajikan. Maksudnya sangat luas, sangat luas. Banyak lagi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat, menunaikan solat,
menunaikan zakat, apa lagi? Menunaikan janji, bersabar dalam kesusahan, itu adalah orang kata apa? Orang-orang yang telah menunaikan kebenaran iman, dan orang itu adalah orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pengertian orang yang bertakwa. Tadilah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada para nabi, bagi sedekah harta kepada orang yang susah, orang miskin, anak-anak yatim, orang yang kata apa, hilang punca dalam perjalanan, orang yang orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Menunaikan solat, menunaikan zakat, itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan takwa. Jadi bila kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertanya, macam mana kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Macam mana nak bertakwa? Jadi antara jalan takwanya yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tadi. Mudah saja. Mudah sebutlah. Nak buat tu perlukan keazaman yang tinggi. Perlukan keazaman yang tinggi, perlukan jihad, perlukan kesungguhan. Kerana syurga itu mahal. Kerana syurga itu mahal. Kita nak masuk syurga, kita kena bawa takwa. Kita nak tunjukkan takwa kita, kena buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran. Antaranya yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kata mengarang lagi yang keempat, takwa ialah merasa takut kepada Allah, seperti kata tokoh-tokoh ulama berkenaan takwa. Antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, redha dengan sedikitnya harta dan persediaan untuk hari akhirat. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu takut bukanlah maksud bila takut lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ni maksudnya kita segan, tapi dah masuk kita nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan Basri berkata, takwa tetap bersama-sama dengan orang yang muttaqin selagi mana mereka meninggalkan banyak perkara yang halal kerana takut jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi takwa ni, kata Hasan Al-Basri, antaranya kita meninggalkan beberapa perkara yang halal asalnya, tetapi kita takut dengan buat perkara halal tersebut boleh tergelecoh. Boleh terjatuh ke perkara-perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Jauhi dari perkara-perkara tersebut. Banyak je perkara-perkara yang halal, tetapi yang boleh ada juga perkara yang halal kadang-kadang boleh menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Jadi perkara-perkara gitu, mengikut kata Hasan Al-Basri, kalaulah kita bertakwa, kita jauhkan perkara-perkara gitu, sebab takut kita buat perkara haram. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, termasuk dalam takwa yang sempurna iaitu melakukan kewajipan, meninggalkan keharaman dan syubhat. Sama lebih kurang kata Hasan Al-Basri tadi. Termasuk dalam takwa ialah kita tinggalkan perkara yang syubhat. Kita tinggalkan benda yang haram dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Umar Abdul Aziz berkata, bukanlah takwa semata-mata puasa siang hari, qiyamul lail pada waktu malam dan bergabung antara keduanya, tetapi takwa yang sebenarnya ialah meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ni, kata Umar Abdul Aziz. Kata Umar Abdul Aziz, bukan takwa ni puasa siang hari, qiyamul lail tengah malam, atau buat kedua-duanya. Maksud dua perkara ni adalah dua perkara melakukan kebaikan sahaja. Tetapi kata Umar Abdul Aziz, termasuk dalam takwa ni ialah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa ni, bila kita nak membuat satu perkara yang berkaitan dengan takwa, tidak cukup untuk kita melakukan kebaikan saja. Boleh jadi orang tu qiyamul lail di awal pagi, puasa di siang hari, tapi dalam masa yang sama
mulutnya menyebarkan fitnah, tangannya menaik-naik perkataan-perkataan yang menjadikan batu api, ribah dan sebagainya, benda-benda yang tidak sahih, menyebarkan fitnah dan sebagainya, itu juga menyebabkan takwa dia tidak tercapai dengan sempurna. Jadi kata Umar Ibn Aziz, kalau nak capai pengertian takwa, mestilah membuat kebaikan dan juga meninggalkan perkara-perkara yang halal, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tersasul pula. Talq bin Habib berkata, takwa ialah kamu beramal untuk mentaati Allah atas cahaya daripada Allah yang kamu harap pahala Allah. Kamu meninggalkan maksiat atas cahaya daripada Allah kerana kamu takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda pula berkata, sempurnanya takwa dengan sebab seorang hamba bertakwa kepada Allah sehingga dia takut melakukan dosa walaupun sebesar zarah. Sempurnanya takwa dengan sebab seorang hamba bertakwa kepada Allah sehingga takut melakukan dosa walaupun sebesar zarah. Ada orang rasa dia itu bertakwa dah, tetapi kalau buat sikit-sikit ni halal lah, tak apalah. Bukanlah kata ke orang lain, kadang-kadang kita pun terasa macam tu juga. Tapi ni nak menunjukkan bahawa tidak sempurna takwa kalau ada perkara yang begitu. Dia sempurna takwa ni bila nak buat perkara kecil pun yang bersalahan dengan firman Allah SWT, kita rasa, dengan perintah Allah SWT, kita rasa tak sedap. Kita tak rasa boleh buat dengan benda tu. Kita rasa bersalah dan sebagainya. Jadi itu adalah antara yang menunjukkan sempurnanya takwa, iman takwa kita. Kata pengarang lagi, kelima, dinyatakan di sini maksud muttaqin ataupun orang yang bertakwa. Muttaqin maksudnya orang yang bertakwa. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang takut kepada syirik, iaitu beribadat kepada berhala dan benar-benar mengikhlaskan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Kata Muaz apa? Orang yang bertakwa ni ialah takut kepada syirik pada Allah SWT, menyembah selain daripada Allah SWT, dan yang keduanya benar-benar ikhlas. Ikhlas ni adalah satu elemen takwa juga, jadi saling berkaitan lah. Benda-benda yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ni saling berkaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang mengawasi daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dalam meninggalkan apa yang mereka tahu daripada petunjuk dan mengharapkan rahmatnya dengan membenarkan apa yang dibawa dengannya. Al-Hasan berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang takut terjatuh dalam apa yang diharamkan ke atas mereka dan menunaikan apa yang difardukan ke atas mereka. Ini adalah penjelasan-penjelasan ulama. Tetapi yang paling senang sekali kalau kita nak faham ialah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat surah Al-Baqarah tadi. Mudah nak cerita kan? Mudah nak cerita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah listkan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi tu. Beriman dari segi iman, kemudian dari segi amal pun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ayat 177. Pesanan salafus soleh dengan takwa. Hal ini tidaklah pelik kerana hadis ini menunjukkan Nabi SAW memesan kepada sahabatnya supaya bertakwa kepada Allah. Seperti hadis Muaz ini dan juga hadis Abi Dzar. Dibawakan di sini beberapa kisah salafus soleh yang berpesan dengan takwa. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak kala hampir wafat dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada penggantinya Umar Al-Khattab, telah mewasiatkan kepadanya, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Sayyidina Umar pula pernah menulis surat kepada anaknya Abdullah bin Umar. Antara lain nasihatnya, maka sesungguhnya aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melantik seorang lelaki mengetahui misi ketenteraan. Lantas beliau berkata, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu pasti bertemu dengannya. Umar Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seorang lelaki seraya berkata, aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah yang tidak menerima kecuali dengan takwa. Menunjukkan kepentingan takwa kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebenarnya telah berfirman kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di dalam surah Ali Imran ayat 102. Dan pesanan takwa ni telah diulang-ulang, diwajibkan untuk para khatib di dalam solat Jumaat untuk ingatkan kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat Jumaat. Ada negeri tak boleh lagi. Banyakkan negeri boleh dah solat Jumaat. Siapa yang solat Jumaat pasti akan mendengar pesanan takwa ni, kecuali dia tidur. Jadi tak dengar kataan takwa ni. Dan bukan setakat mingguan, malah dalam keadaan biasa Nabi SAW ataupun dalam keadaan apa-apa sajalah, Nabi SAW sentiasa berpesan kepada orang supaya bertakwa, sentiasa pesan kepada para sahabat untuk bertakwa. Hantar perutusan tugasan ke negara-negara lain di bawah pemerintahan Islam, pesan juga untuk bertakwa. Walaupun sahabat ni dah biasa dengar sangat dah pesanan takwa daripada Nabi SAW, tapi Nabi tetap berpesan untuk kita ni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah para sahabat, antaranya Abu Bakar ni disebut di dalam oleh penulis ni, Abu Bakar ketika akhirnya hampir kepada wafat pun berpesan kepada Sayyidina Umar. Padahal sama-sama sahabat yang besar dah, sahabat yang kita kata sahabat yang memang dijamin syurga lah, telah dijamin syurga oleh Allah, oleh Nabi SAW, tapi tetap dipesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar pun pesan kepada anak dia, Abdullah bin Umar. Sedangkan Abdullah bin Umar ni sahabat juga, dan memang orang alim. Tetapi itulah sunnah Nabi SAW untuk sentiasa berpesan berkaitan dengan takwa. Sebab itulah kita pun seboleh-bolehnya berpesan juga kepada ahli keluarga kita, berpesan kepada sahabat-sahabat kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bekal yang paling besar, bekal yang paling baik untuk kita bawa di hari akhirat nanti ialah takwa. Dalam setiap perkara kita fikirlah berkaitan dengan takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita dapat berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti bahawa inilah kebaikan-kebaikan, inilah amalan-amalan yang telah kita lakukan di atas dunia, inilah keimanan yang telah kita patrikan dalam hati kita, menunjukkan bahawa itulah takwa, bekalan yang kita bawa daripada dunia di hari akhirat nanti. Yang ketujuh, kata pengarang, sifat kebaikan akan menghilangkan kejahatan berdasarkan hadis ni. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Ada konsep yang mana kebaikan boleh menghapuskan kebaikan boleh menghapuskan kejahatan. Dan ada di sana konsep kejahatan menghapuskan kebaikan kita. Jadi benda ni dua-dua ada, saling saling memberi kesan saling memberi kesan. Sekiranya amalan kita banyak, amalan-amalan kita tu akan menghapuskan boleh menghapuskan keburukan-keburukan. Kalaulah na'udzubillah, kalaulah keburukan-keburukan
keburukan-keburukan kita, keburukan yang banyak, maka keburukan-keburukan tersebut akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Banyak disebut. Sebab itulah kita kena banyak melakukan kebaikan. Tidak kira kebaikan tu sebesar mana, sekecil mana, kerana kita tak tahu benda yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti, dan amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan kita tersebut. Ya. Jadi kejahatan, sebab itulah kita perlu menghapuskan kejahatan yang kita buat, keburukan yang kita buat. Sebagaimana pesan Nabi tu, selepas kita melakukan, contohlah kita ada tersilap, bangun subuh lambat, terbuat perkara yang tidak sepatutnya, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cepat-cepat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cepat-cepat menghapuskan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan tersebut dengan kebaikan-kebaikan pula, amalan-amalan yang soleh pula. Bukanlah nak dikatakan kat sini kita boleh buat kita halal buat, maksudnya ada orang take for granted lah, maksudnya rasa yakin bila buat kejahatan, maksudnya tak apalah buat kejahatan, lepas ni boleh buat kebaikan. Bukan begitu maksud dia. Bukan begitu. Maksud dia ialah kita kena rasa bimbang. Kita rasa bimbang setiap kali kita melakukan kejahatan tu, adakah kita selamat dengan kejahatan atau keburukan yang telah kita buat tu. Jadi paling kurang kita kena berusaha dengan memadamkan kejahatan-kejahatan, keburukan yang telah kita lakukan tu dengan amalan-amalan yang baik. Kata pengarang lagi yang ke-8, mengiringi kejahatan yang telah dilakukan kebaikan, di mana maksud hasanah dalam hadis ini seperti kata Ibn Rajab Al-Hambali adalah dengan taubat. Maksud, kata Ibn Rajab Al-Hambali, maksud kebaikan ni sebut, kan dalam hadis ni hendaklah kamu mengikuti perbuatan jahat kamu dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu maksudnya ialah taubat, kata Ibn Rajab. Yang ke-9, Salman berkata, jika kamu melakukan satu kejahatan dalam keadaan tersembunyi, maka lakukan kebaikan dalam keadaan tersembunyi. Sebaliknya, jika kamu melakukan kejahatan secara terang-terangan, maka lakukan kebaikan secara terang-terangan supaya ia menghapuskannya. Ini kata-kata yang menjelaskan kepada kita, kita kena setimpalkan perkara-perkara kebaikan kita buat selepas kita melakukan satu keburukan, secara tersilap ataupun tersengaja ataupun di luar kawalan kita, di luar kawalan kita. Cepat-cepat melakukan taubat dan cepat-cepat melakukan amalan soleh, supaya taubat dan amalan soleh itu dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Kait dengan takwa tadi tu, takwa pesan Nabi SAW kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Kait dengan kata kata Salman tadi ni yang dinukilkan oleh penulis. Kalaulah seorang tu berada di dalam keadaan berseorangan, keadaan tersembunyi, dia kena bertakwa kepada Allah SWT. Tak kira mana, dalam keadaan orang ramai, dalam keadaan dia berseorangan. Boleh jadi ada orang ni jenis, kalau orang ramai sikit, dia rasa malu untuk melakukan keburukan, nak buat maksiat rasa malu. Tapi bila berseorangan, dia rasa tak apalah aku buat, tak ada orang nampak. Jadi ini pesan Nabi SAW, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kamu berada. Tapi ada juga orang zaman sekarang ni dia bangga melakukan keburukan. Na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menjadi orang yang seperti ini, berbangga-bangga dengan keburukan. Ada juga orang yang melakukan keburukan secara bersembunyi asalnya, tetapi dihebahkan dihebahkan kepada orang lain melalui platform-platform yang ada sekarang ni, internet dan sebagainya, menyebabkan benda ni sama juga.
secara orang kata apa, dah jadi secara terang-terangan. Jadi na'udzubillah, kita melakukan perkara yang buruk secara terang-terangan. Kata pengarang lagi yang ke-10, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Cantik firman Allah Subhanahu wa taala ni, ayat surah Ali Imran ayat ke-135. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Mengikut riwayat Abdul Razak daripada Anas bin Malik, katanya, telah sampai kepadaku bahawa iblis ketika turunnya ayat ni lantas menangis. Daripada Ibnu Mas'ud, katanya, ayat ini amat baik bagi pelaku dosa di dunia. Ibnu Sirin pula berkata, Allah mengurniakan kepada kita ayat ini sebagai tempat yang tidak dijadikan bagi Bani Israel pada kifarah dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bentangkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kaedah, sekiranya kita melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu keburukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita segeralah untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kuatkan kembali diri kita untuk bertaubat. Zakarullah fastaghfaru, lalu mintalah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Segera kembali. Dan syaitan ni memang tak suka. Syaitan memang tak suka bila kita segera kembali. Tengah kita buat kesalahan, tengah kita buat dosa tu, kita rasa tersedar, kita nak bertaubat, segera bertaubat. Kalau begitu, walaupun syaitan akan membisikkan kepada kita, oh, kamu tengah sedap buat dosa, tengah sedap buat perkara tersebut, buat dosa lah, tengah sedap buat dosa ni, tengah, ya ke Allah Subhanahu Wa Taala nak terima tu taubat kamu tu? Syaitan dia akan membisikkan kepada kita perkara-perkara yang sebegitu, yang menyebabkan kita menangguhkan taubat kita, kita menangguhkan istighfar kita, kita menangguhkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan cara yang terbaik ialah kita segera kembali bertaubat, tinggalkan segala maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Sirin, maksudnya ini adalah satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau umat-umat yang lain, contohnya Bani Israel, kesalahan yang besar terus diberi hukuman di atas dunia. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kesalahan kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesali perbuatan kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berazam untuk tidak buat lagi perkara tersebut. Itu menjadi satu penghapus dosa kita yang telah kita lakukan, insya-Allah. Jadi benda ni tak ada, kita kena bersyukurlah. Benda ni tak ada pada umat-umat zaman dahulu. Mana umat zaman dahulu, mana kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar telah diberi cash oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dibalikkan bumi, ada yang dihapuskan dalam lautan, dan macam-macam lagi lah. Ada yang di hujan batu, diturunkan hujan batu dan sebagainya. Jadi benda yang macam ni adalah satu peluang kepada kita sebenarnya. Hak lain yang dulu-dulu diberi cash, maksudnya dihukum terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak. Yang ke-11, kata pengarang, keindahan dalam masyarakat manusia adalah kerana adanya budi yang mulia. Adanya budi yang mulia. Betul. Kemuliaan budi lah yang membezakan manusia dari kehidupan yang liar. Yang membezakan kita dengan binatang-binatang adalah ada akhlak dan budi. Akhlak dan budi. Setengah orang ada akal dan budi, adanya ilmu dan akhlak yang baik, maka itulah yang membezakan kita dengan binatang. Berbudi bukan suatu yang dapat dibuat-buat. Ia merupakan hasil terakhir dari pembentukan peribadi dan jiwa sejak dari kecil lagi. Oleh itu, untuk melahirkan pekerja-pekerja yang berbudi mulia bukanlah mudah. Ia memerlukan
usaha giat dilakukan bagi membentuk peribadi tersebut. Jadi benda kita nak cerita akhlak, budi pekerti, perangai ni bukanlah boleh diubah sekelip mata, bukanlah boleh diubah dalam masa sehari dua, tetapi ialah satu proses yang panjang. Sebab itulah kita kalau sebagai orang kata apa, seorang yang bertanggungjawab kepada seorang, contohnya ibu dan ayah lah, kita menjadi seorang mak ayah, benda yang perlu dibuat ialah kita membentuk akhlak, membentuk perangai, membentuk jati diri anak tersebut. Ya. Ramai orang yang orang kata apa, terlepas pandang benda ni. Ya. Ramai orang yang memberikan pembentukan ilmu, pembentukan akademik lah, lebih bukan ilmu, pembentukan akademik, tetapi tidak memberi perhatian kepada pembentukan akal, pembentukan budi, pembentukan perangai, pembentukan akhlak tersebut, menyebabkan jati diri seorang tu sangat lemah, mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada ajaran Nabi SAW dan sebagainya. Termasuklah seorang tu apabila bekerja, apa yang terjadi sekarang ni, contohnya orang yang malas bekerja dalam keadaan yang tidak amanah dan sebagainya, adalah hasil daripada proses yang dilalui sebelum ni. Kalau proses tu tidak betul, maka yang terhasil sekarang ni ialah akhlak yang tidak baik. Jadi kalau nak bentuk seorang pekerja ni, mestilah melalui satu proses yang lama. Kata pengarang, antara caranya ialah memberi ceramah-ceramah agama dan pendidikan moral kepada pekerja tersebut. Berbudi mulia yang meliputi aspek-aspek pertuturan, tingkah laku, pakaian, tindak tanduk dan cara melayani tetamu amat penting dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Ini yang disentuh oleh penulis lah. Orang ramai mengharapkan perkhidmatan yang mesra dari pegawai-pegawai tersebut, seterusnya dianggap oleh orang ramai sebagai sikap kerajaan terhadap rakyat. Ini khusus kepada orang yang terlibat dengan perkhidmatan kepada masyarakat. Jadi kalau nak ubah sikap kerja dalam menghadapi masyarakat ni, pekerja-pekerja tersebut mestilah dibentuk, diberi kesedaran, dibina suasana dan sebagainya. Oleh itu, sikap positif, lembut dan berbudi bahasa dalam melayan orang ramai ketika memberikan perkhidmatan sangat penting dan menjadi satu kewajipan. Dalam perkhidmatan kesihatan pula, sikap seorang doktor maupun jururawat yang berbudi mulia dan lemah lembut menjadi ubat mujarab kepada pesakit yang sedang menderita. Betul ramai orang yang tengah sakit apabila dapat perkhidmatan, servis daripada orang yang dipercayainya, misi ke jururawat ataupun doktor, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam. Di sinilah perlunya seorang memiliki kekuatan ilmu dan keterampilan, kekuatan hikmah dan pedoman, tahu visi dan misi, faham akan maslahat dan strategi, dan sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan kebajikan kepada manusia lain. Jadi kena tengok, berbuat baik kepada orang lain ni adalah, kadang-kadang orang tengok melalui perspektif biasa saja, perspektif sivil saja. Sedangkan perkara ni adalah juga daripada tuntutan agama, berbuat baik kepada orang lain, berkhidmat secara baik dan sebagainya. Begitulah pengajaran dan petunjuk daripada hadis Nabi SAW, daripada hadis ni. Dan yang terakhirnya kita kata pengarang berkaitan dengan aplikasi hadis dalam kehidupan. Dalam melayari hidup ini yang penuh dengan ujian dan tribulasi, sudah pasti amat perlu dengan bekalan mutiara nasihat dan hikmah sebagai panduan hidup. Sebaik-baik mutiara nasihat dan hikmah adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutiara hikmah pesanan ni sebaik-baiknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat, menyampaikan pesanan kepada sahabat-sahabat, dan telah dikhususkan kepada sahabat-sahabat tertentu dalam hadis ni kepada Abu Zar dan Sayyidina Muaz. Jadi banyak pesanan-pesanan Nabi. Antara paling besar sekali dan paling kerap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pesanan adalah berkaitan dengan takwa.
Kami akhiri perbincangan ini dengan ucapan almarhum Ahmad Syauqi. Sesungguhnya umat ini tertegak dengan sebab akhlaknya. Apabila hilang akhlak mereka, maka hilanglah bangsa tersebut. Ini kata Ahmad Syauqi. Marilah kita beriltizam dengan bertakwa kepada Allah, kerana ia adalah kewajipan bagi setiap Muslim dan asas diterimanya amal soleh. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan selepas melakukan keburukan, kerana kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia. Dan yang keempat, menjaga pergaulan yang baik adalah kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjelaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para hamba-Nya, sekalipun manusia melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada hamba-Nya agar memadamkan kesalahan dan dosa tersebut dengan melakukan kebaikan dan kebajikan. Wallahu alam. Itu saja daripada penulis. Jadi daripada pengajaran hadis ni kita dapat huraian yang panjang berkaitan dengan takwa. Berkaitan dengan takwa yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan, sama ada dalam keadaan kita berseorangan ataupun kita ramai, di mana sahaja kita berada, kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap perkara yang kita lakukan, setiap perkara keburukan yang telah kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak, segeralah kita bertaubat kepada Allah SWT dan kita lakukan perkara-perkara yang baik, supaya perkara baik tersebut kita dapat hapuskan perkara-perkara keburukan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain, buat baik sama manusia, kerana itulah asas kepada pembinaan masyarakat. Ada orang tidak berbuat baik kepada orang lain, ya. Berbuat baik ini sangat umum, banyak cara untuk kita buat baik. Antaranya kita beri sedekah, lebihan duit kita, ataupun kita mungkin tidak mampu bagi duit yang banyak, sedekah yang banyak, tapi kita tetap bagi sebagai bukti kita ikut pesanan Nabi SAW. Kita buat baik juga. Tak boleh nak sedekah 100, kita sedekah RM10. Tak boleh RM10, kita sedekah RM5. Tak boleh RM5, kita sedekah RM1. Jadi yang penting kita berbuat baik pada semua orang. Kalau zaman media sosial ni, antara cara kita buat baik pada orang ialah kita tidak menjadi batu api, kita tidak menjadi orang yang memfitnah, kita tidak menjadi orang yang suka menyindir, kita tidak menjadi orang-orang yang mengeruhkan keadaan. Sebaliknya, kita menjadi orang yang menyebarkan perkara-perkara positif. Kita menjadi orang yang menyebarkan berita-berita yang betul. Kita menjadi orang-orang yang mendamaikan keadaan. Kitalah menjadi orang yang menyampaikan ilmu agama. Kitalah yang menjadi orang yang sentiasa positifkan keadaan. Jadi benda-benda yang macam ni adalah satu perbuatan baik kepada manusia, seperti mana yang dituntut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Ingat tu. Kita juga boleh menyampaikan kebaikan. Boleh menyampaikan kebaikan apabila kita berada di dalam media sosial sekarang ni kan. Menyampaikan kebenaran, satu lagi. Kebenaran. Walaupun kebenaran tu dia bercanggah dengan gelombang manusia yang majoriti kan. Kena menyampaikan kebenaran. Selain daripada itu, menyampaikan kebenaran walaupun orang dah sampaikan kebenaran, kita boleh menyampaikan kebenaran juga, ya. Sekarang ni ada orang yang menyebarkan berkaitan dengan percaya pada mimpi, ya. Percaya pada mimpi, sampaikan perkara-perkara mengarut. Sedangkan dalam Islam sendiri, mimpi ni adalah tidak menjadi satu iktibar pun. Dia sekadar mimpi saja. Kecuali
perkara-perkara yang ada yang mimpi orang-orang yang soleh, mimpi para nabi, dia ada iktibar lah, maksudnya ada pertimbangan-pertimbangan dari sudut syarak tersebut. Tapi kalau mimpi orang yang biasa ni kemudian nak menjadi hujah pada orang lain untuk melakukan perkara-perkara tersebut, bukanlah suatu yang tepat, seperti mana yang diletakkan di dalam Islam. Jadi kita kena jauhi perkara tersebut, kita kena sampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran, insya-Allah. Rasa setakat tu saja pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada yang berada sehingga akhir perkongsian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.